Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya daripada Pulau 4 ingin membentangkan tajuk berkenaan sistem peredaran darah bersama dengan rakan saya lain, iaitu saudari Zurina. Dalam tajuk ini, kami akan membentangkan 3 subtopik berkenaan struktur jantung, struktur saluran darah dan kandungan darah. Seterusnya, saya akan memberi peluang kepada saudari Zurina untuk melanjutkan penjelasan mengenai struktur jantung dan struktur saluran darah. Dipersilakan. Selamat sejahtera, hari ini saya akan menerangkan tentang struktur jantung dan juga struktur saluran darah. Seperti yang kita ketahui, jantung terletak di dalam ruangan toraks, yaitu sangkar rusuk, di belakang tulang sternum, di hadapan tulang belakang dan kedudukannya menyinding dari kanan ke kiri. Organ ini juga boleh dibahagikan kepada dua bahagian, yaitu kiri dan bagian kanan, dan ia dibahagikan oleh dinding yang dipanggil septum. Lapisan jantung pula terdiri daripada 3 lapisan, yaitu perikardium luar, myokardium tengah, dan juga endokardium dalam. Selain itu, jantung mempunyai 4 ruang, yaitu 2 ruangan atas yang dikenali sebagai atrium, dan juga 2 ruangan bawah yang dikenali sebagai ventricle. Antara atrium dan ventricle terdapat injap yang mengawal pengaliran darah di dalam jantung. Ini merupakan gambar struktur jantung, di mana struktur jantung boleh dibagikan kepada dua bahagian, yaitu bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Di bahagian kanan terdapat arteri pulmonari kanan, atrium kanan, injap trikuspid, dan juga ventricle kanan. Manakala di bahagian kiri terdapat arteri pulmonari kiri, atrium kiri, injap bikuspid, ventricle kiri, dan juga septum interventricular. Manakala di bagian atas terdapat aorta. Atrium mempunyai dinding otot yang nipis dan dipisahkan oleh septum interarterial, dan ia berfungsi sebagai ruang penerima udara. Atrium terbagi kepada dua bahagian, yaitu bagian kiri yang berfungsi untuk menerima darah yang kaya dengan oksigen ke paru-paru. Manakala bagi bagian kanan, atrium kanan berfungsi untuk menerima darah yang kurang beroksigen daripada tisu badan. Ventricle lebih tebal berbanding dengan atrium yang dibentuk oleh dinding otot. Ventricle berfungsi untuk mengepam keluar darah yang diterima daripada atrium. Ventricle juga terbagi kepada dua bahagian, yaitu bahagian kiri yang berfungsi untuk mengepam darah ke seluruh tubuh badan, manakala bagi bahagian kanan, ia berfungsi untuk mengepam darah ke paru-paru. Terdapat 3 jenis salur darah yang utama, yaitu arteri, vena, dan juga kapilari darah. Ini merupakan struktur salur darah, yaitu yang pertama vena, kedua arteri, dan juga yang ketiga ialah kapilari darah. Arteri ialah salur darah yang membawa keluar darah dari jantung ke bahagian-bahagian lain badan. Dinding arteri juga tebal, berotot, dan elastik supaya ia boleh tahan daripada tekanan darah yang tinggi yang disebabkan oleh denyutan jantung. Arteri bercabang-cabang untuk membentuk arteriol, dan semua arteri membawa darah beroksigen kecuali arteri pulmonari. Bagi vena pula, vena ialah salur darah yang membawa darah ke jantung dari bahagian-bahagian lain badan. Vena ini juga mempunyai dinding yang nipis dan salurannya lebih besar jika dibandingkan dengan arteri. Darah yang berada dalam vena mengalir pada tekanan yang rendah dan oleh itu dinding yang tebal tidak diperlukan. Saluran darah yang besar memberikan kurang rintangan terhadap pengaliran darah.
Vena juga dilengkapi dengan injap-injap yang menentukan darah mengalir hanya dalam satu arah sahaja, yaitu arah ke jantung. Injap-injap ini akan tertutup jika darah mengalir ke belakang dalam alirannya. Vena yang terkecil sekali dinamakan venul, dan semua vena membawa darah tidak beroksigen kecuali vena pulmonari. Dan yang terakhir sekali ialah kapilari darah. Kapilari darah ialah salur darah yang terkecil sekali, dan kapilari darah ini menghubungkan arteriol kepada venul. Selain itu, dinding kapilari darah hanyalah setebal satu sel dan dinding-dindingnya yang nipis serta telap memudahkan resapan bahan-bahan antara darah dan tisu-tisu berlaku dengan cepat. Okey, saya pula akan membentangkan mengenai kandungan darah manusia. Okey, kita mengetahui bahawa terdapat 4 komponen asas untuk yang terdapat dalam kandungan darah manusia ini, di mana setiap kandungan ataupun komponen dalam darah itu mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Okey, kita akan pergi seterusnya. Okey, ini ialah first komponennya iaitu plasma. Plasma ni merupakan komponen darah yang berwarna kuning pucat cecair lah, seperti yang kamu lihat semua dalam gambar tu, itu adalah plasma. Di mana plasma ni telah membentuk 55% dalam darah manusia. Antara fungsi plasma yang kita dah tahu ialah ia membantu menjaga tekanan darah dan sekaligus menyediakan protein untuk pembukaan darah. Okey, kalau kita sedar yang apabila kita contohlah situasi tangan kita terhiris dengan pisau. Jadi kita tahu darah mengalir dengan banyak kan. Jadi apabila kita cuci, lepas cuci itu kita sedar yang darah start untuk berhenti. Itu sebabnya salah satunya plasma membantu dalam pembukaan darah agar kita tidak mengalami pendarahan yang banyak. Selain itu juga fungsi plasma ni yang membawa elektrolit seperti natrium dan kalium. Okey, elektrolit ni ialah satu komponen di mana ia berfungsi sebagai komponen membantu agar otot dan saraf kita sentiasa bekerja dengan baik. Jadi elektrolit ini pentinglah. Jadi kalau elektrolit kurang, plasma kurang dalam badan kita, ia akan menyebabkan saraf kita dan otot kita mungkin tidak bekerja dengan baik. Okey, seterusnya kita lihat sel darah putih. Okey, kita lihat sel darah putih. Itulah sel darah putih dalam darah kita. Dikenal juga sebagai leukosit dalam istilah medis. Sel darah putih dikenal sebagai leukosit, di mana kita tahu sel darah putih ini berfungsi untuk sistem imun dalam badan dan juga mencari dan melawan molekul asing seperti virus dan parasit. Selain itu juga ia melindungi badan dari zat asing yang mengancam kesihatan dan juga telah menghasilkan antibodi untuk melindungi badan. Okey, untuk komponen ketiga iaitu platelet. Okey, kita lihat sini, itulah platelet bentuknya. Mungkin juga bentuknya sebabnya seperti kita lihat di situ. Platelet ini tidak memiliki bentuk yang teratur ya, dan tidak berwarna dan juga bersaiz kecil. Jadi itu macam seperti gambaran lah bagaimana bentuk platelet itu dalam darah kita. Okey, so kita tahu platelet ini berfungsi dalam aktiviti pembekuan darah. Jadi ia merupakan salah satu komponen dari dalam darah bersama dengan plasma dalam membantu aktiviti pembekuan darah. Jadi dua komponen ini amat pentinglah. Kalau kita kurang platelet, kurang plasma, kemungkinan besar kalau kita kemalangan, memang pendarahan akan berlaku dengan banyak. Jadi ia amat berbahaya lah untuk kita. Jadi kita tahu di situ, kita lihat seorang atau individu yang mempunyai kadar platelet yang rendah dalam badan boleh menyebabkan pendarahan yang banyak, seperti yang saya katakan tadi. Dan juga apabila seseorang mempunyai kadar platelet yang tinggi, mempunyai risiko untuk mendapat stroke. Jadi platelet ni tidak boleh banyak betul, tidak boleh sikit betul. Ia akan membawa risiko dalam kedua-dua situasi itu. Jadi kita lihat komponen keempat pula ialah sel darah merah. Okey, dalam dunia medis ia juga dikenal sebagai eritrosit atau hematit. Okey, jadi kita tahu ni sel darah merah ni berfungsi dalam oksigen dari paru-paru, di mana ada satu komponen yang dikenal sebagai hemoglobin. Jadi komponen inilah yang berfungsi, yang bekerja untuk mengangkut oksigen ke dalam sel darah merah. Jadi sel darah merah ni juga kita juga berfungsi untuk membawa karbon dioksida ke paru-paru. Jadi kita tahu ni sel darah merah juga mempunyai kira-kira 40% dalam
darah manusia. Okey, jadi inilah gambaran komponen darah di mana majoriti yang ada dalam darah kita plasma dan juga tu eritrosit tu darah merah lah, sel darah merah. Yang berfikot tu platelet sama leukosit. Leukosit tu darah putih lah. Jadi kita dapat lihat di situ bayangan macam mana komponen kuantiti komponen dalam darah kita. Jadi ini merupakan list rujukan yang kami gunakan dalam mencari maklumat dan informasi mengenai tajuk pada kali ini. Ya, jadi itu saja daripada kami. Kumpulan 4, sekian dan terima kasih.